Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua dengar suara cikgu dengan jelas? Dengar. Alright, thank you. So untuk sambungan hari ini kita akan tengok bagaimanakah kita menentukan matriks songsang bagi suatu matriks untuk peringkat 2x2. Okey. Peringkat 2x2 ni maksudnya apabila diberi suatu matriks, balik pula. Sebelum tu hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu Okey, 10 hari bulan 3. Okey. Bagaimana kita nak tentukan matriks songsang bagi suatu matriks peringkat 2x2? Okey, katakan diberi contoh ada suatu matriks P. Okey, diberi satu matriks P di mana dalam matriks P tu dia ada unsur-unsur di dalam matriks tu A, B, C, D. Okay. So daripada matriks peringkat kita tahu ini adalah peringkat 2x2 merujuk kepada 2 baris dan juga 2 lajur. Peringkat matriks awak kena ingat dia mesti baca baris dulu baru baca lajur. Okey, bagaimana kalau matriks ini kita songsangkan? Okey. P negatif 1 ni bermaksud matriks disongsangkan. Okey. So di sini diberi satu formula di mana apabila sesuatu matriks itu disongsangkan, dia akan jadi 1 per A, D. Okay, A kita kena darab dengan D. Then kita kena tolakkan dengan hasil darab B dan C di sini. Ini adalah formula untuk songsangan terhadap suatu matriks dan ada kurungan di sini. Okay, untuk kurungan sebelah sini adalah AD ni awak tukar tempat. So sini D, sini A. Manakala B dan C ini awak kekalkan cuma kena letak simbol negatif. Okey. Inilah yang dikatakan sebagai ini adalah formula untuk matriks songsang. Untuk yang ni lah, okey. Songsang, rumus dia. Okey, rumus untuk songsangan. Rumus songsangan. Okey. Di mana apabila awak melakukan rumus songsangan ni, awak kena pastikan bahawa AD tolak BC ni dia mestilah tak boleh sama dengan kosong. Okey, nilai yang bawah ni. Okey, yang bawah ini kita panggil dia sebagai AD tolak BC ni adalah kita panggil dia sebagai penentu kepada sesuatu matriks. Okey, ini merupakan penentu bagi sesuatu matriks. Okey, kita tengok contoh. Okey, sebab apa? Nanti cikgu ceritalah sebab apa dia tak wujud. Okey, contoh. Mana dia? Sekejap. Tak apalah, cikgu bagi contoh lain di sini. Okey, katakan diberi, okey ni untuk contoh 1. Diberi satu matriks M iaitu dalamnya terdapat unsur 6, 1, 13 dan 2. Okey. So sekarang ni kita nak mencari dia punya cari matriks songsang bagi matriks M. Cari matriks songsang. Okey. Cari matriks songsang. So macam mana kita nak songsangkan dia? Okey, simbol dia ni adalah menunjukkan matriks songsang bagi M. So kita masukkan dalam formula yang cikgu bagi tadi iaitu 1 per
1 per apa? Respon sikit, 1 per? 6 darab. AD tolak BC. AD maksudnya? AD? 6 darab 2. 6 darab 2. 6 darab 2 sama ada, okey. Yang ni kalau dah terror esok tak payahlah. Bermaksud 6 kita darab dengan 2 perlu ditolakkan dengan? 13. Okey. 13 darab 1 ke 1 darab 13 ke samalah kan sebab janji BC. So 1 darab 13 and then kurungan kurungan kita perlu letakkan. Okay, awak kena tahu bila dalam matrix ni susunan dia adalah sini adalah A, yang ni adalah B, yang ni C, yang ni D. So dalam formula dalam rumus songsangan kita kena terbalikkan A dan D ni. So bermaksud sini 2, sini 6. And then 1 dan 13 ni kita kekalkan tempat. Cuma apa dia yang perlu ditambah? Negatif. Negatif 1, sini negatif 13. Jelas tak kat sini? Maksudnya kat sini daripada satu matriks diberi, bagaimana awak nak songsangkan matriks ini. Ini adalah formula ataupun rumus yang awak perlu tahu dan awak kena tahulah dan hafal lah. Okay? Okay, dah masuk dah kot. Right. So kita selesaikan macam biasa. Okay. Songsangan bagi matrik M. So 1 per berapa ni? Selesaikan yang bawah dapat berapa? Enam darab 2, 12 kan? 12 tolak 13 berapa? 2. Negatif 1. Okay, so 2 negatif 1, negatif 13, 6. Okay. So step yang ni tak ada pun tak apalah. Awak terus selesaikan. Ada yang baru masuk ke? Okay. So yang ni pun kita selesaikan macam biasa. Bermaksud macam mana? Maksudnya negatif 1 per negatif 1 ni dapat negatif 1 lah, betul tak? So bermaksud yang dekat luar ni kita kena darabkan dengan semua unsur yang berada di dalam kurungan. Maksudnya, okay, 1 per negatif 1 kita akan dapat kat sini negatif 1 lah, betul? So negatif 1 ni awak kena darab 2. Okay, proses ni, okay, then negatif 1 kena darab negatif 1. Boleh tak ni? Boleh, boleh. Okay, so yang ni dapat berapa? Lepas tu yang ni pun kita darab dengan 13. And then yang ni pun kita darab dengan 6. So kita akan dapat berapa di sini? Negatif 1 darab 2, negatif 2. Negatif 1 darab negatif 1? 1. 1, right. Negatif 1 darab negatif 13? 13. Negatif 1 darab 6? Negatif 6. Negatif 6. So inilah jawapan dia bagi songsangan untuk matriks M. Okay tak? Contoh yang diberi ni. Boleh? Nak contoh lagi tak? Nak ke tak nak? Ikut cikgu lah. Jangan ikut. Ada ikut cikgu. Hampa ni ikut cikgu. Cikgu bagi peluang pun tak mau. Okey. Bagilah last. Bukan last. Contoh seterusnya lah. Okey. Diberi matriks D. Di mana? Okey. Diberi matriks D. Di mana? Kenapa D? Alright. D. Di mana di dalam D dia ada unsur 3. Negatif 4. 5 dan negatif 6. So kita perlu songsangkan dia. Cari matriks songsang. So apa dia nak buat? 1 per kita kena darab A darab D, B darab C. So dapat berapa ni? 6 darab negatif 18 tolak dengan
Negatif 20. Negatif 20. Kemudian kita susun kat sini macam mana? Nak letak apa unsur pertama ni? Baris Negatif pertama 6. lajur. Okey, negatif Negatif 6. Sini Cikgu. 3. Ya. Saya lag sikit tau. Apa? Saya lag sikit. Okey. Kalau ni awak tengok video je lah. Kalau kod rasa ni kan. Z kan? Yo. Alright. So yang ni kita tukar tempat. Bila kita tukar tempat, yang ni nak buat apa? Negatif 4 ni, negatif 4 akan jadi apa? Positif. Positif lah sebab sepatutnya tempat untuk B ni sepatutnya kan negatif, kita kena letak. So bila negatif dia akan jadi 4 kat sini. 5 akan jadi negatif 5 di sini. Okey tak ni? Okey, seterusnya di songsang matriks D ni. So 1 per negatif 18 tambah 20. So dapat 2 di sini. So negatif 6, 4, negatif 5, 3. Maksudnya 1/2 kita perlu darabkan dengan 1/2 darab negatif 6, 1/2 darab 4, 1/2 darab 5, 1/2 darab 3. So di sini 1/2 darab 6. Negatif 3. Alright, negatif 3 ni D lah. Negatif 3. 1/2 darab 4. 2. So yang ni awak tak boleh selesai, bukanlah. Yang ni bermaksud dapat berapa ni? Ni negatif 5/2. Yang ini 3/2. Kita boleh tinggalkan jawapan macam ni nah. Faham tak ni? Okey Faham. tak? Okey, ni mencari matrik songsang. Okey. So kita tengok contoh 23 ni. Bagi setiap matriks yang berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud. Okey, kita nak tahu di dalam matriks ni adakah wujudnya matrik songsang. So jika wujud, hitung matrik songsang. So macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok dia punya penentu. Okey, penentu dekat mana? Tadi cikgu bagi dah formula ke atas. Penentu kita kena rujuk pada apa? Daripada formula atau rumus ni, penentu dekat mana? Tak tahu ah. Penentu berada dekat AD tolak BC. Okey, kalau di baris satu matriks nak tentukan dia adalah songsang atau tidak, awak kena tentukan dia punya penentu dia iaitu AD tolak BC. Okey. So di sini kalau kita tengok matriks A ni, okey, matriks A ni dia adalah 1, 4, 2, 8. So bila kita nak cari penentu, okey. So nak cari penentu dia macam mana? Apa formula penentu tadi? AD tolak BC. Okey, bila nak cari penentu, awak mesti samakan dengan kosong. Okey. So berapa ni? AD tolak BC dapat berapa? Bermaksud AD, okey, dalam matriks awak kena ingat di sini A, sini B, sini C, sini D. So AD Tolak 8 tolak, okey, 1 darab 8, 4 kali 2 lah 8. So 8 tolak 8 sama dengan kosong. Okey, tadi matriks songsang wujud apabila AD tolak BC ni tak boleh sama dengan kosong. Apabila dia tak sama dengan kosong, barulah dia songsang. Bermaksud sekarang ni jawapan kita kosong. So bila kita jawab dan bila kita cari penentu dan kita dapat kosong, bermaksud adakah wujudnya matriks songsang di sini? Wujud atau tidak wujud? Tak. Okey, tak wujud. Sebab apa tak wujud? Sebab apabila kita lakukan, kita terang balik daripada sini, bila kita tentukan AD tolak BC, kita selesaikan AD tolak BC ni, kita dapat kosong. Bila dapat kosong, maka songsangan tak wujud. Okey, contohlah
Apabila kita selesaikan yang ni lah, kalau kita masukkan dalam sungsangan, kita akan dapat 1 per, okay, AD tolak BC ni kosong kan? So apabila satu nombor dibahagi dengan kosong, kalau awak tekan kalkulator, apa keluar? Tekan Zat semua orang? Sini 8, sini 1, sini negatif 2, sini negatif 4. Satu bagi kosong berapa? Max error. Dia keluar math error. 1 per kosong tak boleh, apa-apa nombor tak boleh diperkan dengan kosong. Dia akan keluar math error. That is why songsangan tak wujud. Boleh faham tak? Okay, bila awak mencari penentu dan awak dapat kosong, bila awak gantikan actually ke dalam songsangan ni, awak akan dapati math error. So bila kata math error, maka songsangan tak wujud. Okay, kita tengok contoh B. Okay, contoh B pun diberi di sini. Okay, so kita cari dulu dia punya, okay, kita cari penentu dia. 3, 2, 5, 4. Okay, so soalan B. 3, 2, 5, 4. Betul tak? 3, 2, 5, 4. Bawah rupanya. 3, 5, 2, 4. Okay. 3, 5, 2, 4. So kita nak tentukan ni matrix ni ada dia punya songsangan atau tidak. So apa langkah pertama awak perlu lakukan? Mencari apa? Cari apa? Penentu. Macam mana nak cari penentu? Dapat berapa penentu? Formula penentu apa dia? Mencari penentu bagi matrix. AD tolak BC sama dengan AD kosong. tolak BC sama dengan kosong. So AD tolak BC bermaksud kat sini kita dapat 12 tolak 10. 10. So sama dengan kosong. So sini 2 sama dengan, bermaksud di sini kita ada nilai di sini. Penentu kita ada nilai iaitu yang bukan kosong. Bermaksud wujud tak matrix songsangan? Wujud. Wujud ya. Okey. Kalau dia sama dengan kosong dia tak wujud. Sebab nanti bila awak masukkan dalam persamaan pun awak akan dapat math error. So barulah kita songsangkan matrix tersebut dan kita akan dapat 1 per 2 lah. Sebab kita dah selesaikan kan AD tolak BC ni. Dalam kurungan nak letak apa? Sini letak apa? 4. Sini? 3. 3 kat bawah. Sini yang belah kanan dia. Negatif 5 kot. Dia tak ada kod, memang ya betul. Awak kena ingat, okay. A, B, C, D. A dan D sahaja yang tukar tempat. Tapi B dan C kita kekalkan, cuma kena tambah simbol negatif. Kecuali kalau dia negatif akan dapat positif lah. Sebab negatif adalah positif. So di sini 1 per 2 darab 4 berapa? Tekan kalkulator. 2. Okey sini 2. 1 per 2 darab negatif 5. Okey yang ni negatif 5 per 2. 1 per 2 darab negatif 2. Negatif 1. Negatif 1. 1 per 2 darab 3. Sini dapat 3 per 2. Okey? Boleh tak? Untuk matrix songsangan. Macam mana kita nak tentukan suatu matrix tu dia adalah matrix songsang atau tidak. Okey? Wujud ataupun tak wujud. Okey, seterusnya kita nak tengok. Alright, macam contoh 25, 24, 25. Okey. Diberi matrix D sama dengan M1, negatif 6, negatif 2. Hitung nilai M jika. Okey.
Matriks D tidak mempunyai matriks songsang. So dia kata matriks D tidak mempunyai matriks songsang. So macam mana awak nak dapatkan dia punya, nak tahu dia ada matriks songsang atau tidak? Macam mana kita nak tahu? AD tolak BC. Yes, mencari penentu. Thank you. Iman kan? So soalan A, awak kena cari dia punya penentu di mana, apa dia? AD tolak BC lah. AD tolak BC sama dengan kosong. Okey, A kita berapa? A kita negatif 2. Alamak. Kita clean. Okay. Alright. A kita apa dah? Ingat A ni B, ni C, ni D. M. So, M darab negatif 2 tolak dengan negatif 6 darab 1 sama dengan kosong. Okay, so kita selesaikan. Yang ni dapat M darab negatif 2 adalah negatif 2M. Okay, ni akan jadi apa? Tolak 6. Okay, tolak 6. Tapi kat sini bermaksud kita dapat tolak negatif 6 kan? Tambah. Yes, dia jadi tambah. Yang ni awak jangan buat careless mistake lah selalu kat sini. So tambah 6 sama dengan kosong. Lepas tu kita buatlah macam biasa persamaan linear. Negatif 2M sama dengan negatif 6. So M kita dapat 3. So di sini bolehlah dikatakan jika matriks D tidak mempunyai matriks songsang. Kalau dia tak mempunyai matriks songsang, kita cari dulu dia punya nilai dia. Okay, AD tolak BC. Okay lah. Okay, soalan B. Soalan B dia kata okay, songsangan D dia bagi nilai kat sini. Bermaksud awak kena buat apa? Cari dia punya matriks songsang. Okay, jap. Okay. So, kejap. Okay, diberi matriks songsang D. Itu maksudnya dia nak hitung nilai M jika diberi matriks songsang D adalah itu. Alright. So di sini yang ini awak kena guna untuk matriks identity lah. Okay. Apa dia matriks identity kita? Awak tahu bila suatu matriks D didarab dengan songsangan dia, dia akan dapat apa? Dia akan dapat nilai dia akan dapat matriks identity. So D kita berapa tadi? Okay, kita kena kaitkan lah, kita kena kaitkan D ni, matriks D ni dengan matriks songsang ni, okay, ke dalam matriks identity yang cikgu ajar semalam, di mana apabila suatu matriks didarab dengan matriks songsangan dia, dia akan dapat matriks identity. Okay, D kita berapa? D kita adalah M 1 negatif 6 2. Okay, songsangan. Okay, songsangan kita adalah negatif 1 3 negatif 1/2 dengan 1. Okay, matriks identity macam mana bentuk dia? Matriks identity bentuk macam mana? Matriks identity macam mana dalam dia? Ingat tak? Yang penjuru dia kena ada 1 tu. 1 0 1 0 0 1. Okay. So di sini D merujuk kepada matriks D. Then dia bagi kat kita songsangan bagi matriks D diberi di sini. And then sama dengan matriks identity. Okay. So sekarang ni macam mana nak cari? Kita rujuk kepada
Sekejap. M negatif 1 tambah negatif 6. Cikgu bela ni. Sama dengan 1. Kena ganti ni. Unsur sepadan. Tak boleh, tak boleh. Macam mana ni? Sekejap D bukan juga. Cikgu lost lah yang ni. Yang ni cikgu ni baliklah nanti lah. Cikgu lost saya ni. Tak tahu kenapa. Ada siapa boleh tolong cikgu tak? Ni. Kerik-kerik lah hampa ni. Negatif M. Negatif 1. Okey. Kalaulah. Boleh pula cikgu lost sekejap. Okey, kita tengok Kalau kita masukkan dalam sini. Okey, kita masukkan dalam ni. Okay, kita nak cari yang ini ni. Kita darab ni. So, M. Negatif 6. Sini 1, sini 2. Sini pula negatif 1, sini 3, sini negatif 1/2, sini 1. So, sekarang ni awak nak mencari apa dalam banyak-banyak ni? Awak nak mencari M kan? Awak hanya nak mencari M. Yang lain nilai dah ada. Sekarang kita nak M. So macam mana kita nak buat ni? Darab. Okey, apa darab apa? M M darab darab satu. Negatif 1. Negatif 6 darab negatif 1/2. 6 darab negatif 1/2. Negatif 6 darab negatif 1/2. Sini apa kat sini? Tambah. Yes, kena letak tambah. Sama je kan pendaraban? Okey. So yang ini diberi nilai berapa? Bermaksud M kita punya nilai diberi di sini. Nilai dia nak ambil yang mana? Yang ni lajur 1 baris 1. So pada jawapan dia kita nak ambil yang mana? 1. Kita ambil 1. Baris 1 lajur 1. That's why dekat sini sama dengan 1. So kita selesaikan macam biasa. Yang ni kita dapat M darab negatif 1 adalah negatif M. Okay, tambah dengan, ni ada negatif. Okay, so dapat 3 sama dengan 1. So negatif M kita sama dengan 2. 1 tolak 3, betul tak? Betul. So negatif M kita sama dengan negatif 2. So negatif M sama dengan Positif. 2. Yes, okay. So inilah jawapan bila kita mencari M. Macam mana nak mencari M apabila diberi soalan yang macam ini. Okay. Bila diberi matriks D, first dia suruh hitung, dia kata tak mempunyai songsang, maka kita cari dia punya penentu. Bila kata tak mempunyai matriks songsang, kita boleh cari, maksudnya dia suruh mencari penentu. And then untuk yang bawah ni pula, nak mencari nilai M ni, awak kena samakan dengan matriks ni. Awak mesti darabkan dengan matriks matriks songsangan. Apabila suatu matriks didarab dengan matriks songsangan, dia mesti sama dengan matriks identity di mana nilai dia adalah yang inilah 1001. Okey tak kat situ? Okey. So yang ni pun sama untuk hitung matriks A ni, awak tengoklah nanti contoh 26, takut tak sempat sebab cikgu nak pergi kepada, kalau sempat saya kita pergi sini. Kita tengok pula seterusnya macam mana kita nak menulis, mana dia punya tajuk tu? Okey. Bagaimana kita nak tulis persamaan
linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Okey, diberi dua persamaan linear serentak. Okey, yang ni kita panggil persamaan linear. Kenapa serentak? Sebab ada dua. Okey, contoh 26. Okey. Tadi kita tengok bagaimana nak mencari matriks songsang. Kemudian kita nak tengok kaitan di antara persamaan linear serentak dengan matriks. Okey. So, apabila diberi suatu persamaan linear, okey. Bagaimana kita nak tukarkan ke dalam bentuk matriks di sini? Okey. First kali kalau awak tengok perkali X ni, dia punya pemala dia kita letak di hadapan. Kemudian untuk pemboleh ubah Y ni, kita akan ambil dia punya pemala dia atau nombornya di belakang dia. Maksudnya 4 nombor ni kita bentukkan dia dalam bentuk matriks, dia akan jadi macam ni lah. 3, 5, 4, negatif 6. Kita ambil je nombor di depan ni dan kita masukkan dalam matriks ni. And then dia darabkan dengan matriks X, Y ni maksudnya merujuk kepada pemboleh ubah yang wujud iaitu X dan Y. Sama dengan pemala berbentuk matriks B. Faham tak yang ni? Apa maksud cikgu ni? Faham ke tak faham? Tak. Okey. 3X tambah 4Y. Yang ni adalah persamaan linear serentak sama dengan 12. Kejap. Okay. And then 5X tolak 6Y sama dengan 7. Ini persamaan linear. Macam mana kita nak ubah ke dalam bentuk matriks. Okay. Kita ambil je nombor yang ada kat sini iaitu 3, 5, 4 dengan negatif 6. Simbol depan untuk negatif, simbol negatif jangan lupa ambil . Walaupun dia tolak 6 bermaksud dia menunjukkan dia adalah nilai dia adalah negatif 6. Lepas tu sebelah ni nak letak apa? Sebelah ni merujuk kepada kita punya pemboleh ubah yang terlibat. Pemboleh ubah yang awak nampak di sini huruf apa? X dan juga Y. So kita akan letak X, Y. Kalau sini PQ, sini PQ lah. So sama dengan apa? Sama dengan 12 dan 7. Boleh faham tak ni? Yang ni. Daripada persamaan ni, tukar ke bentuk matriks. Boleh tak? Boleh cikgu. Kan? Ni senang je. Okey, katakan di sini, katakan ini adalah matriks A. Didarab, ini adalah matriks A. Matriks A kita darabkan, katakan yang ni adalah A. Yang ini merujuk kepada X, yang ini merujuk kepada B. Di mana A, X sama dengan B. Faham tak ni? A, X hanya A, kita darab dengan X sama dengan B. Sekarang ni kita nak mencari nilai X. Nak mencari nilai X, kita tak boleh bawa A ni sebelah kanan. Sebab selalunya kalau dalam persamaan serentak yang biasa, katakan ada 2X sama dengan 7 kan. So awak tahu bila nak mencari X ni, 2 bawa ke sana akan jadi apa? Akan jadi bahagi. Yang ni awak tak boleh suka-suka bawa ke sebelah sana. Sebab dia adalah dalam bentuk matriks. So bila dia dalam bentuk matriks, macam mana awak nak hapuskan nilai A ni? Macam mana kita nak hapuskan nilai A ni? Kita kena darabkan dia dengan songsangan dia. A kita darabkan dengan songsangan dia. Darabkan dengan X. Kemudian apabila belah sini kita darabkan dengan songsangan. Sebelah sini pun kita kena darabkan juga dengan songsangan. So di sini apabila A dan A songsangan ni, bila kita darab kita dapat apa? A dengan A songsangan bagi A, kita akan dapat apa? Nilai dia. Yang kita buat tadi ni.
Mana dia? Allahu Akbar. Matrix identity. Yes, matrix identity. Thank you. Ya Allah, siapa tu? Irman. Thank you Iman. Ingat nah? So, bila yang ini, macam ni kita nak hapuskan, kita tahu kita akan dapat matrix identity. Matrix identity, okay, yang ini akan jadi matrix identity bila didarab dengan X sama dengan A, songsangan bagi matrix A darab B. So awak tahu matrix songsangan ni apabila didarab dengan apa-apa nombor, dia akan dapat apa? Matrix songsangan umpama 1. Songsang pula, astaghfirullahalazim. Identity apabila kita darab dengan dia, umpama kita mendarab umpama dia 1. So 1 bila darab dengan X, kita akan dapat X lah. So untuk mencari menukarkan dia ke dalam bentuk matrix, kita akan gunakan formula yang inilah. Okey, macam mana tu? Sikit lagi lah, 1 minit lagi. Okey, 1 minit lebih kot cikgu ambil sikit masa. So, katakan diberi tadi yang ini kan? Sikit. Okey. So di sini X ini merujuk kepada yang ini. Okey? So X merujuk kepada yang ini iaitu X dan Y. Kemudian A songsangan merujuk kepada apa? Kita kena songsangkan yang bahagian hadapan ni. So bila kita songsang kita dapat 1 per so kita akan buat lagi yang tadi AD. Awak akan masukkan dalam AD tolak BC. Kemudian dekat sini adalah D, sini A, sini negatif B, sini negatif C. Okey. Kemudian yang bahagian B ni pun kena letak lah. B kena letak kat sebelah dia, iaitu 12 dan 7. Okey, untuk hari ni setakat ni cikgu nak awak tahu, okey yang ini tak apa, yang ni sambung Jumaat. Cikgu nak awak tahu je macam mana kita nak tukarkan persamaan serentak ni ke dalam bentuk matrix. Yang ni dululah. Yang bahagian bawah ni kita sambung hari Jumaat. Boleh nak? Boleh. Okey, yang untuk menukar ke bentuk matrix ni senang kan? Boleh kan? Kita ambil sahaja nilai-nilai dia dan kita masukkan ke dalam bentuk matrix. So kita akan sambung hari Jumaat untuk bagaimana kita nak mencari nilai yang ini ni daripada bentuk matrix ni kita nak tukarkan, nak mencari nilai X dan mencari nilai Y. Di sini kita akan sambung pada hari Jumaat. Okey. So itu sahajalah untuk hari ini. Video nanti cikgu akan masukkan dalam grup. So homework cikgu akan bagi dalam Telegram. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Alright. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Masih Sama.